Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk lab teknik pemateri ni, saya akan terangkan komponen-komponen yang kita akan gunakan ni dalam makmal ni. Okey. Jadi komponen pertama ni adalah kita punya alat pemateri. Dan alat pemateri ni akan didatangkan oleh kita punya solder. Okey, ni kita punya solder holder ataupun pemegang bateri kita dan span. Okey, bagi alat pemateri biasanya akan didatangkan dengan punca bekalan yang kita gunakan ni. Sebagai contoh, ini adalah 240 okey, dengan kapasiti 12 watt. Dan di sini tempat kita pegang, tempat pemegang, dan elemen depan ni adalah elemen pemanas ni. Kalau kita buka ni sebagai kita punya muncung dia, bilangan hadapan. Di bilangan hadapan ni ada elemen pemanas lah. Elemen pemanas yang akan memanaskan kita punya muncung kita ni. Jadi muncung ni ada beberapa jenis muncung. Okay, untuk dalam amal ini kita akan gunakan hanya muncung jenis tajam, jenis tirus begini. Elemen seterusnya yang kita akan gunakan adalah yang kita panggil solder wire. Okey, di mana solder wire ni adalah timah bateri. Dan kalau kita perhatikan di sini kita punya timah bateri. Dan apa yang dia akan yang berada pada kita punya timah bateri ni, kalau kita perhatikan kat situ kita ada tulis SN60 BB40, di mana komposisi kita punya wire bateri ni adalah 60% daripada timah dan 40% daripada plumbum. 0.8 di depan itu adalah 0.8 mm tu adalah dia punya besar diameter kita punya timah bateri. Dan timah bateri juga dia akan gunakan bersama solder paste. Okey. Apa yang ada pada solder paste ini adalah dia fungsi dia adalah kalau kita lihat dia berbentuk macam sedikit minyak ataupun dia semacam lilin. Okey. Fungsi dia adalah untuk membuang dioksida, lapisan oksida pada kita punya PCB. Dan tujuan dia adalah untuk memudahkan kita punya kerja-kerja pematerian. Ini adalah komponen terakhir yang biasa digunakan dalam kerja-kerja pematerian. Ini kita panggil sebagai desolder tool, ataupun orang sebut juga sebagai saka. Yang tujuannya adalah untuk menyedut timah-timah berlebihan daripada kita punya hasil kerja. Di mana kat depan ni akan ada muncung, untuk di mana muncung ni tujuan adalah untuk menyedut timah-timah lebihan. Yang inilah dia punya belakang lah. Jadi kalau kita lihat dia boleh extend begini lah, dia akan boleh dipanjangkan begini, dan dia akan gunakan untuk menyedut ni timah-timah yang berlebihan pada hasil kerja kita. Okay, ini adalah yang kita panggil sebagai strip board. Okay, dan di bahagian hadapan sini adalah lubang-lubang di mana kita boleh letakkan kita punya komponen. Di bahagian belakang adalah kita punya jalur kuprum. Kalau kita tengok jalur kuprum ni daripada bawah ke hadapan sebab tu kita panggil strip. Papan ni adalah papan tengok pada jalur lah, dia berjalur, satu jalur, dua jalur, dan kepada jalur-jalur yang seterusnya. Di mana kita nak lakukan kaedah kita punya teknik pematerian adalah di kawasan sini lah, di kawasan yang
dengan ada lapisan kuprum, bukan pada yang di hadapan ni, bukan ya. Jadi kerja-kerja patri kita akan lakukan di bahagian ni lah. Yang ni lah kita punya bahagian strip board. Kalau kita lihat pada lapisan kuprum ni, pada kita punya strip board ni, dia akan ada beberapa bilangan jalur lah. Okey. Ni kita punya jalur pertama sampailah jalur yang terakhir lah. Ni kita panggil jalur, ataupun dalam bahasa Inggeris ni adalah strip. Okey, strip board. Dan antara jalur pertama dengan kedua ni dipisahkan oleh satu pemisah lah ni. Dan kalau perhatikan, jalur yang bersebelahan ni tidak akan bersambung. Jadi nanti saya akan tunjukkan ni bagaimana kita nak buat sambungan antara dua jalur berdekatan ni. Kita nak sambungkan guna solder bridging, dan juga kaedah pematrian konektor ataupun wire pada kita punya PCB dengan menggunakan teknik yang betul. Jadi untuk memulakan kita punya makmal, apa yang kita perlukan adalah sebahagian kecil saja daripada strip board yang penuh ni. Kita tak perlukan banyak pun ni, sikit saja. Okey, kita punya penanda marker kita. Okey, pisau dan juga baris. Jadi kita nak buat kerja-kerja pemotongan ni, kerja-kerja pemotongan PCB ni untuk pada saiz yang lebih kecil lah. Di mana kalau dalam satu PCB ni, PCB yang besar ni, okay, kita boleh gunakan untuk 4 atau 5 kumpulan ya. Jadi apa yang awak perlu buat sekarang ni adalah untuk mendapatkan saiz yang sesuai. Jadi saiz kita dah lebih kurang dalam 10 baris ni. Jadi ini jalur daripada atas ke bawah, jangan terbalik potong ni. Jadi kita akan ambil lebih kurang 10, jarak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita perlukan tak banyak pun, sikit saja. Jadi apa yang kita nak buat, kita nak tanda dulu kat situ. Dan kita akan tandakan guna pembaris sebelum kerja-kerja pemotongan, supaya saiz yang kita perlukan itu adalah saiz yang telah tetapkan pada awal tadi lah. Kita tanda dulu pakai pembaris dengan menggunakan pembaris dan juga marker. Strip board yang kita dah mark tadi, yang kita dah tanda tadi, saiznya, okey, saya juga tanda di bahagian belakang ni dan juga di bahagian hadapan ni, supaya samalah. Okey, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu potong. Jadi kita perlu potong di bahagian bawah ni. Bawah dan juga atas. Kita hanya perlu dapatkan dia punya sambungan saja, tak perlu potong sampai habis lah. Ini adalah papan ni. Okey. Lepas kita tandakan guna pisau tu, kita boleh alihkan lah, dan kita boleh patahkan ini di hujung meja. Kalau tak ada hujung meja, sebagai contoh saya ambil bekas ni, okey, ke sini, dan inilah kita punya kawasan tempat kita nak ambil tadi lah. Jadi kita tekan sajalah untuk patahkan. Jadi awak akan dapat satu PCB yang kita patahkan dengan lebih kemas lah. Okey, yang kita dah patahkan tadi ya. Jadi dengan saiz yang memadai lah untuk kita punya amali ni.
Jadi sebelum kita memulakan kerja-kerja pematrian, kita perlu buat kita punya persediaan dahulu. Jadi kita punya solder ni haruslah disambung ke meja kuasa untuk memanaskan elemen kat depan ni lah. Okay. Jadi kita punya span, kita punya PCB yang kita dah potong tadi, kita punya solder lead, timah pematri dan sedikit air lah. Jadi span ni tempat dia lah di sini lah, tempat pematrian ni. Dan kalau kita lihat pada kita punya patri, tips patri ni, tips patri ni selalunya kotor lah, selalunya kotor disebabkan oleh timah pematri ni lah. Jadi kalau kita lihat pada kita punya timah ni, okay, dia akan cair lah pada, kalau kita letakkan pada hujung ni. Dan tujuan span ni adalah untuk kita bersihkan mata ni. Okay. Tapi untuk memudahkan kita bersihkan mata span ni kita perlu lembabkan ni. Kita perlu taruh air sedikit lah. Jadi tidak boleh letak air terlalu banyak. Kalau letak air terlalu banyak, nanti semasa kita bersihkan tips di hujung ni, dia akan mengambil masa yang lebih lama lah untuk dia kembali kepada suhu optimum. Jadi patri ni dia perlukan sedikit masa daripada awal kita pelakkan kepada kita punya palam. Okay, untuk dia betul-betul panas, betul-betul pada keadaan optimum dia. Jadi kalau kita lihat pada timah ni, kita letakkan timah di hujung, dia akan cair. Okay, apa yang ada pada timah pematri ni, apa yang saya cakap tadi adalah sternum 60, plumber 40, dan juga di bahagian tengah-tengah tu ada flux. Okay, untuk memudahkan kita punya kerja-kerja pematri. Jangan, kalau perhatikan tu ada asap. Asap tu jangan dihidu, kerana asap itu adalah asap beracun lah. Okay, bukan asap jadi, ni wap ni. Asap kalau kita letakkan kita punya timah tadi. Kalau tengok tips ni kan kena bersihkan selalu untuk dapatkan kawasan pematrian yang lebih elok. Okay, lepas guna kita letak balik. Jangan letak atas meja begini, jangan dipegang lah. Jadi tujuan patri adalah untuk melekatkan komponen pada kita punya PCB yang ni menggunakan timah pematri. Secara umumnya untuk menghasilkan pematrian tu kita kena guna inilah soda iron. Jadi kalau kita lihat untuk mematri, first kita kena heatkan yang ni lah. Jadi kita punya timah patri ni ataupun kita punya alat pematri ni kena berada pada papan PCB dan kita patrikan lah. Okay, dan awak perhatikan dia akan melekat pada kita punya tempat bateri. Okay, jadi kalau untuk keadaan-keadaan tertentu, kadang-kadang kita punya PCB ni, di bahagian atas ni selalunya akan ada lapisan oksida. Kenapa wujudnya lapisan oksida? Kerana komponen ni terdedah pada udara lah, dan tak disimpan pada tempat yang sesuai. Jadi sekiranya pematrian tu agak sukar, jadi kita bolehlah gunakan kita punya solder paste. Jadi ini adalah kita punya solder paste ni. Solder paste dalam bentuk seakan-akan minyak ataupun lilin. Okey, jadi saya dah tunjuk tadi bagaimana nak gunakan pematrian
kaedah geometri pada kita punya board. Jadi kalau kita rasa ni sukar, kita ambil sikit ni, kita celup saja, pada kita punya tips solder wire ni, yang kita letakkan pada kita punya tempat bateri lah. Jadi dia akan jadi lebih mudah lah untuk dapat satu pematerian yang lebih sempurna. Jadi untuk kita punya solder paste ni, kita tak boleh guna selalu dan tak boleh guna terlalu banyak. Nanti kalau tak, dia akan ada kesan minyak di bahagian tempat kita bateri. Jadi kalau lihat pada kita punya tempat bateri tadi, yang pertama ni adalah menggunakan teknik biasa. Yang kedua ni gunakan solder paste. Jadi kalau perhatikan, guna solder paste ni lebih cantik, lebih sempurna. Tapi dia ada sedikit kesan minyak lah, dan kesan minyak tu awak kena bersihkan lah selepas awak buat pematerian, supaya tidak ada kotoran-kotoran yang akan melekat pada kita punya papan PCB. Okay, kaedah pertama yang kita nak buat adalah solder bridging. Solder bridging, kalau lihat kat sini kita ada beberapa jalur. Jalur 1, jalur 2. Jalur 1, jalur 2 ni tidak bersambung. Jadi kita nak buat solder bridging antara dua jalur yang bersebelahan. Tujuan dia adalah untuk melengkapkan detail lah, sekiranya diperlukan, dan juga sebagai teknik, teknik pematerian, bagaimana kita nak hasilkan satu solder bridge yang lebih elok. Jadi apa yang kita perlukan, PCB kita, solder lead, PCB kita punya solder lead, dan juga solder paste jika perlu. Jadi ada 3 komponen sajalah yang kita nak gunakan. Jadi saya akan tunjukkan beberapa kaedah. Jadi kita gunakan teknik yang mula-mula dahulu. Jadi sebagai contoh, kita nak buat solder bridging antara jalur ni dengan jalur ni. Jadi yang penting adalah kita taking dulu. Taking maksud kita tanda dulu lah. Jadi untuk tanda ni, tujuan adalah untuk mendapatkan dia punya base dulu. Pertama dan yang kedua. Pertama dan kedua ni untuk tandalah kat mana kita nak buat solder bridging. Dan kalau kita lihat, kita kena shortkan antara dua ni. Shortkan antara dua itu. Lepas tu kita akan ambil kita punya solder ni, dan kita buat tambah, buat satu jambatan di atas tu. Ambil masa lama sedikit ni untuk buat solder bridging. Solder bridging yang elok adalah solder bridging yang berbentuk bukit begini. Begitulah. Jadi dia perlukan sedikit praktis bagaimana nak buat solder bridging. Jadi untuk sekiranya kaedah ni agak sukar nak capai, kita boleh dapatkan dengan bantuan kita punya lah, kawan kita ni, iaitu kita punya solder paste kita lah, ataupun kadang-kadang juga dipanggil sebagai flux. Pasal apa susah nak buat, kadang-kadang kita punya lapisan kuprum ni ada dicemari oleh lapisan oksida. Lapisan oksida terhasil
kena terdedah dengan oksigen pada kita punya sekeliling lah. Jadi kalau untuk lebih mudah, kita celupkan dulu sikit je, jangan terlalu banyak. Kaedah kedua, okey, tanda sikit saja. Sama juga taking sikit supaya dia melekat pada kita punya PCB tadi tu lah. Kalau bulat begini, okey, maksudnya dia belum melekat lah. Dia akan melekat antara satu jalur ke satu jalur. Jadi kalau kita perhatikan pada keadaan sisi, dia terasing lah, nampak tu, dia terasing. Jadi dengan bantuan ini juga, kita punya solder lead juga, okey, kita tambah sedikit lagi dalam kita punya solder ini. Dan kita punya solder ni bukan tak ada plugs, ada juga, ada elemen yang ni, tapi agak sedikit lah. Okey, kita akan buat bridging. Kita akan perlukan sedikit masa dan juga kesabaran lah. Okey, solder bridging yang baik adalah solder bridging yang berkilat, tidak pudar warnanya. Jadi kalau kita lihat daripada sudut sisi, okey, perhatikan yang kaedah pertama, ada sedikit baki di ujung ni, ada sedikit ekor dekat ujung ni lah. Okey, kaedah kedua dan plus lebih cantik membukit ni. Jadi kaedah pertama ni masih elok, okey, tetapi ada kebarangkalian dia boleh short pada jalur yang berikutnya lah. Okey, jadi untuk menghasilkan kita punya solder bridging yang elok, kita boleh lakukan dengan bantuan solder piece.
Okay, ini adalah kita punya solder bridge yang kita dah buat pada awal tadi. Dan untuk melengkapkan kita punya soldering teknik ni, kita akan solder tambahan 2 wire. Okay, di sini saya akan terangkan lah bagaimana nak mematri wire ataupun komponen kepada strip board. Okay, jadi inilah yang kita dah masukkan ni daripada bahagian atas tadi, bahagian sebelah atas kita punya komponen, okay, kepada sebelah bawah. Okay, jadi ada wire ni, okay, untuk pematrian manual. Wire ni kita boleh bengkokkan sama ada ke bawah begini ataupun ke tepi, boleh. Tetapi itu kalau PCB, okay, yang ada lapisan yang kita panggil lapisan pelindung, dia okey ni. Okay, jadi kalau kita bengkokkan begini, apa yang berlaku oleh kerana ni adalah jalur yang berbeza. Kalau kita bengkokkan begini, dan kalau kita patri, kaki lebihan ni mungkin akan terpintas kepada jalur yang berikutnya. Oleh itu, pada soldering manual, cara bengkokkan yang paling tepat adalah kita bengkok pada arah jalur yang sama. Okay. Satu adalah supaya dia tak terpintas ke lintas sebelah. Satu lagi adalah untuk memperkukuhkan kita punya strip yang ni. Okay, jadi saya akan contoh, saya akan tunjukkan dia punya kaedah patri selepas ini. Okay, untuk matri wire, first masukkan dalam lubang yang sepatutnya awak nak patri. Ini saya dah alihkan pada lajur yang lain, dan kita bengkokkan kaki yang lebihan kaki tu mengikut jalur. Tujuan pertama adalah untuk mengelakkan daripada dia terpintas kepada jalur yang bersebelahan, sama ada jalur bawah ni ataupun jalur belah atas. Satu lagi adalah untuk memperkukuhkan kita punya sambungan. Jadi saya akan patri dulu kita punya ini, sama ada nak patri guna dengan bantuan solder piece atau tak, itu bergantung pada awak ya, sebenarnya. Tuan rasa dia membantu awak dalam menghasilkan kerja yang lebih elok, gunakanlah solder piece. Kalau awak rasa awak tak perlukan, tak perlu ya. Okey, untuk patri jangan letak hanya pada komponen, kita bukan patri pada kaki komponen ni, kita patri pada tapak. Okey, kita patri pada PCB. Jadi panaskan PCB tu dan letakkanlah kita punya timah untuk menyambungkan kita punya komponen. Okey, dan contoh ni adalah kita punya wire dan juga kita punya PCB. Dan lebihan daripada kita punya wire ni kita boleh potong. Kita akan potong, kita akan remove. Okey, jadi kalau wire lebihan ni, kalau kita lihat, kalau kita bengkokkan ke bawah, dia mungkin boleh short ke bawah. Kalau kita bengkokkan ke atas, dia akan short ke atas. Okay, jadi kita lengkapkan ni, kita selesaikan kita punya tugas pematrian ni. Apa yang kita dah buat sebelum ni adalah kita dah lengkapkan kita punya
kita punya sambungan ni solder bridge yang kita nak buat untuk solder wire. Okey, jadi ada dua wire, satu merah satu hitam lah. Jadi tak kisahlah orang letak hitam tu sebelah atas ataupun merah sebelah atas, tak jadi isu pun. Okey, jadi kita akan sambung part pematerial di sebelah atas dahulu. Kita masukkan daripada sebelah bawah ni, kita masukkan. Okey, bengkokkan wire ni bukan ke lajur ataupun ke jalur yang satu lagi. Kita bengkokkan pada jalur dia yang sama. Okey, jalur dia jugalah. Perhatikan saya bengkokkan ni pada jalur dia sendiri. Jadi apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak bateri kita punya wire ni. Setelah kita bengkokkan pada kita punya jalur dia lah. Okey, kalau kita bengkok begini pada jalur sebelah begini, dia ada kepada kalian untuk short pada jalur yang lain ni. Jadi adalah lebih baik kalau kita bengkokkan pada jalurnya sendiri. Pertama adalah untuk memperkukuhkan kita punya pematerian dan juga untuk memastikan bahawa jalur ni lebih kuat. Jadi untuk memulakan kaedah sambungan, kita akan ambil bateri dan juga solder lead. Okey, kalau perlu bantuan daripada solder paste, kita boleh gunakan solder paste lah. Okey, jadi kalau kita lihat kepada kita punya komponen ini, okey, kita perlu panaskan tempat bateri. Di manakah tempat bateri? Tempat bateri adalah tapak yang kita nak bateri lah, iaitu tapak tu adalah pada PCB, dan bukan kita panaskan kaki komponen, bukan. Jadi kalau letak solder ni dekat kaki komponen ni adalah salah. Sebenarnya apa yang kita nak panaskan adalah tempat bateri, iaitu kita punya tapak lah, tapak solder, tapak bateri di PCB kita lah. Jadi apa yang kita buat, kita perlu panaskan ni lah, panaskan dan letakkan kita punya solder lead. Kalau susah untuk mendapat pematerian sempurna, kita boleh guna solder paste lah ataupun flux. Jadi lebihan kaki tu, kita boleh potong. Kita boleh potong menggunakan pemotong ataupun menggunakan cutter. Okey, jadi kita ulang untuk yang sebelah lagi.